Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Panas sahabat semua, hari ini sekali lagi kita mau mendengarkan pembongkaran dan juga pendedahan panas daripada Brother Iswardi, ya, berkaitan dengan skandal rasuah yang berlaku di negeri Kedah berjumlah RM4 juta. Agak lama kita tidak mendengar berkaitan dengan skandal rasuah, penyelewengan, salah kuasa, ya, skandal revolusi REE, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar apa yang dikatakan oleh Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini, yang saya petik ya daripada sosial media beliau di dalam Facebook Iswardi Murni Utama. Jadi sahabat semua, mari kita dengar pencerahan mengejutkan ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti dan juga dengar pencerahan terpanas daripada Brother Iswar berkaitan dengan isu ini. Cerita Kedah ni tak ramai dah mula menumpukan kepada Kedah. Tak ramai yang menumpukan kepada Kedah sekarang ni sebab cerita pilihan raya dah habis. Biarlah Kedah tu kan. So tapi hari ni saya nak bercakap isu Kedah sebelum saya bawa kepada isu SD tersebut. Ada yang masih tanya pada saya, ada ke lagi SD tu Is? Sebelum saya buat isu SD tu, saya bawa isu Kedah dahulu. Now, apa yang berlaku di Kedah baru-baru ini, ada 2 orang CEO yang ditahan oleh SPRM dan didakwa kerana terlibat dalam rasuah. Now, secara tidak langsung, kita dapati tiba-tiba ada kes rasuah melibatkan CEO, melibatkan orang PAS, melibatkan kerajaan Sanusi. Dalam keadaan sebelum ini, kita tak pernah dengar. Sanusi ni dulu adalah setiausaha politik arwah bekas Menteri Besar sebelum ini, Ustaz Azizan. Kita kena faham, zaman Ustaz Azizan kita tak pernah dengar pun di mana PAS terlibat dengan perkara sebegini. Saya tak menuduh Sanusi itu rasuah, bukan. Tetapi kenapa tiba-tiba prevalent macam ni? Kita cerita hari itu REE. Kita cerita juga tentang litar lumba. Kita cerita juga tentang tabatan ataupun tambakan di Langkawi. Tentang langkah suka projek 40 bilion katanya. So, apa jadi dengan perkara-perkara tersebut? Baik. Saya bawakan dua CEO yang ditahan. Yang pertama CEO yang ditahan adalah ini. Bekas CEO MBI Kedah didakwa minta rasuah 4 juta untuk perlombongan REE. Nah, kita kena ingat MBI ini adalah di bawah siapa tuan-tuan? MBI, maksud MBI adalah Menteri Besar Incorporated. Syarikat di perbadanan, syarikat di bawah Menteri Besar. Didakwa CEO dia, sekarang ni jadi bekas lah kan? CEO dia didakwa minta rasuah 4 juta ringgit untuk perlombongan REE. Kemudian beberapa hari lepas, KFA, Kedah Football Association, kan sebenarnya dah ditukar dah, sahkan CEO ditahan dan sedang tunggu maklumat. Rupanya betul, CEO yang didedahkan itu adalah Zulkifli Cik Harun, ditahan reman bagi membantu siasatan kes rasuah bernilai 6 juta ringgit. So tuan-tuan, kita kena ingat Zulkifli Cik Harun dan juga siapa ini? Muhammad Sobri Osman. Siapa mereka berdua? Zulkifli Cik Harun, Muhammad Sobri Osman adalah bekas calon Padang Serai P17 bagi PAS, dan Haji Zulkifli adalah bekas calon PAS Kota Darul Aman pada tahun 2018. Ni dua-dua bekas calon 2018. Now, Sanusi dia kata, ni orang miskin. Saya tahu mereka personally. Kenapa ditahan sedemikian? Kenapa ditahan sedemikian? Dia bukan cerita orang miskin, orang kaya, tuan-tuan. Dia cerita dia adakah dia rasuah. Dia kata macam ni. Bila wartawan tanya, saya tengok video tadi. Dia kata, yelah, dia KFA. KFA ni persatuan. Ada orang derma duit. So, bila dia derma duit masuk dalam KFA, so apa isu dia? Dia sama juga. Bila, orang kata, bersatu, terima dana 200 juta daripada anak syarikat Bohari Equity. Bila dia terima 200 juta daripada Bohari Equity,
SPRM menganggap itu sebagai elemen rasuah. Now, isu dia, adakah salah Persatuan Bola Sepak terima derma daripada mana-mana syarikat? Jawapannya tidak salah. Tetapi, adakah derma itu, 6 juta itu, berkaitan dengan sesuatu projek yang ditawarkan? So, dalam hal ini, menurut SPRM, dia berkaitan dengan litar lumba. Kerana company itu dapat projek pembinaan litar lumba, maka company itu mendermakan 6 juta masuk ke dalam KFA. Itu yang pertama. Now, tidak boleh ke sebuah syarikat yang terima projek? Bukan isu boleh ke tak boleh. Persoalan dia, had he not, kalau katalah dia tidak mendapat projek tersebut, adakah dia akan memberikan 6 juta tersebut? Itu yang pertama. Kalau tidak, maksudnya kalau tak ada projek pun dia bagi, itu tak ada masalah. Yang kedua, 6 juta itu akhirnya dibelanja ke mana? Dia masuk, dia macam ni, dia akan jadi helah. Sebab itu, tugas itu adalah tugas SPRM dan juga pendakwa raya untuk membuktikan. Janganlah pergi langkau. Kalaupun dia masuk dalam KFA, bukan satu kesalahan, kita faham. Tetapi soalan kita seterusnya, lepas dia masuk KFA itu, duit itu pergi ke mana? 4 tahun lalu, 6 juta masuk. 2 hari lepas, Kedah Darul Aman mengatakan bahawa mereka tidak mampu bayar gaji pemain mereka. Jutaan ringgit tak mampu bayar gaji. Kita timbal, tuan-tuan. Oh, itu 4 tahun dulu, Is. Baik, kita cerita 4 tahun dulu, cerita 4 tahun dulu lah. Baik. Tuan-tuan, kita nak bagi tahu dalam keadaan itu, dalam situasi itu, SPRM melihat kepada money trail. Dia bukan isu duit tu masuk ke mana. Kesalahan dia bukan meletakkan duit itu ke dalam KFA. Kesalahan dia adalah adakah dengan menerima projek tersebut, dia memasukkan duit itu ke dalam KFA, itu soalan pertama. Dan kalau setelah duit itu masuk ke dalam KFA, Kedah Football Association, ke mana aliran duit itu keluar? Kerana itu boleh dijadikan oleh alasan perasuah-perasuah untuk mereka nak cuci duit. Persatuan, NGO, pertubuhan, yayasan ini banyak digunakan untuk mencuci duit, tuan-tuan. Kita semua tahu, this is an open secret. Sebab itu kita ada AMLA, Anti-Money Laundering Act. Di mana pertubuhan-pertubuhan yang haram, kegiatan haram. Sama ada mereka pertubuhan gelap, kongsi gelap, sama ada mereka berjudi dan sebagainya, yang apa orang kata, yang ialah behind the scene semua ni, gangsterism, dan juga duit-duit rasuah, cara cuci dia masuk dalam persatuan-persatuan antara lain. Lepas itu persatuan tu kononnya buat aktiviti, tetapi persatuan itu bayar gaji CEO dia terlalu mahal. Lepas tu lantik kontraktor ini terlalu mahal, contohnya. So itu semua nanti biar SPRM dan juga biarlah apa orang kata pendakwa raya buktikan. Mereka takkan dakwa kalau sekiranya mereka tidak ada bukti untuk mendakwa perkara sedemikian. Dan tugas peguam bela adalah meragukan pembuktian tersebut. Itu saja. Kan tugasnya adalah meragukan. But point saya di sini, kita cerita Terengganu tadi kan. Ni kita cerita Kedah pula kan, tuan-tuan. Ni yang dok bercerita, dok sembang. Saya faham. Ada di kalangan ahli PAS yang beranggapan bahawa pemimpin mereka ni pemimpin yang suci. Mereka takkanlah mereka ni nak songlap. Mereka takkan songlap sebab mereka beriman, tuan-tuan. Beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita satu perkara. Kita semua ni manusia. Kita semua ni insan. Kita semua ni ada kelemahan kita masing-masing. Bukan saya nak kata mereka berdua tu rasuah. Bukan. Kita semua. Termasuk saya. Kita ni semua termasuk saya. Jangan anggap hanya kerana dia menyertai parti PAS, therefore dia terus jadi orang baik. Tak. Hanya kerana dia bergelar ustaz, therefore dia terus jadi orang baik. Tuan-tuan, yang kena dakwa masuk 19 bulan dalam jail, meraba lelaki di dalam hotel, ustaz PAS. Beberapa bulan yang lepas, ustaz PAS, tuan-tuan. Ustaz budak yang berceramah tu, yang selalu ceramah tu, yang duk maki-maki tu, itu ustaz PAS. Bukan setakat dia ustaz, masuk dalam PAS, ahli PAS lagi. Pun kena dakwa ambang seksual kepada lelaki di hotel. Di mana hotel tu? Di Kota Baru, Kelantan. Bukan di Kuala Lumpur. Kota Baru, Kelantan. Ustaz PAS, tuan-tuan. Poin saya macam ni, bukan semua orang PAS tu jahat. Ya, kena faham macam tu. Jangan general. Tetapi dalam masa yang sama, tak adalah masuk PAS,
automatically tak berdosa dah. Tak akan terjaga daripada dosa. Jadi ustaz-ustazah confirm tak berdosa. Tak ada. Istilah tu tak ada. Maksum itu hanya ada pada Nabi SAW. Maksum ni itu dia kata terpelihara. Dia buat salah, Tuhan akan tegur direct. Kita manusia ni tak ada orang tegur direct. Kita akan ada salah dan dosa dan silap kita. Kita kena faham tu. Saya pun ada salah, dosa dan silap saya. Yang Tuhan tutup. Tuan-tuan punya salah, dosa dan silap tuan-tuan pun Tuhan tutup. Kalau Tuhan buka di akhirat nanti, dia akan buka. Tuan-tuan boleh guna fake account lah. Nak kutuk saya, maki saya. Boleh. Tapi di dunia ni Tuhan tutup nama tuan-tuan. Di dunia ni Tuhan tutup. Dan tuan-tuan akan lupa tuan-tuan pernah maki saya. Tetapi di akhirat nanti, Tuhan akan buka dan Tuhan akan portray dan segala-galanya. Dan tuan-tuan, masa itu pada hari pembalasan di mana tak ada terlindung. Pada masa itu baru kita nampak, oh, dia ni rupanya yang maki aku selalu dalam TikTok tu. Duk kutuk macam-macam, duk kutuk ciptaan Tuhan. Dia duk menjerit-jerit, Iswandi, di mana kamu? Tolonglah. Timbangan aku ni tak lepas lagi tak minta maaf dengan kau. Siapa engkau nak menentukan minta maaf? Bukan aku, itu Tuhan yang cakap. Itu Nabi cakap. Kan? Betul tak? Itu Nabi yang cakap. Nak salahkan saya. Kenapa? Nabi cakap macam tu. Kita buat salah kat orang, kita kena minta maaf dengan orang tu. Tak cukup minta ampun dengan Tuhan. Sebab tu saya kata, tengok pengikut akhlak, pengikut PAS ni tuan-tuan. Tengok akhlak mereka. Kita tengok akhlak dan cara mereka menulis pun kita tahu. Kalau dia kata macam ni, engkau pun sama. Exactly my point. Dia tak nak tengok pada diri dia. Dia tengok pada orang lain. Semua orang lain salah. Dia je yang betul. Dia tuan-tuan, tengok pada diri dulu tu masing-masing. Saya memang tengok pada diri saya. Saya tak kata saya betul semua. Saya tahu ada silap saya. Saya tahu ada salah saya. Saya tahu saya adalah manusia yang memahami bahawa ada kesalahan saya. Tetapi pernah saya maki tuan-tuan? Tak pernah. Tapi tuan-tuan maki saya ada. Yang walaon. Yang hashtag pasik tuan-tuan. Hashtag pasik. Tadi ada tanya dekat TikTok, macam mana nak bagi gift ke Abang Is kan? Tak boleh bagi gift. TikTok saya memang tak boleh bagi gift. So saya kata, pada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, kenalan saya, doakan cukup. Doakan saya cukup. Pada walaon-walaon, pada geng-geng pengkhianat-pengkhianat, maki saya. So dengan cara memaki saya dapat pahala. Tuan-tuan dapat dosa. Pada sahabat-sahabat yang mendoakan, apa yang tuan-tuan dapat pun pahala. Kan? Tidak ada doa yang paling besar, antaranya adalah doa di mana kita mendoakan sahabat lain dalam keadaan dia tak tahu kita mendoakan tentang dia. Maka yang mendoa tu dapat pahala, yang didoa tu pun dapat pahala. Jadi saya doakan pukul 12.10 malam ni, tuan-tuan, puan-puan ataupun yang selepas ini mendengar, saya doakan kesejahteraan dan kebaikan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Nak cerita panjang tuan-tuan, bahawa join PAS tidak menjadikan kita suci. Saya tak kata salah join PAS. Tak, democratically join lah, tak ada masalah. Kan? Tapi tak menjadikan kita ni orang yang suci. Kan? So apa jadi pada litar lumba Kedah yang 6 tahun tunggu litar lumba Kedah tak siap-siap. Peminat sukan pemotoran kecewa apabila projek litar lumba di Ambangan Heights, Bandar Ambang Jaya yang dibina pada 2018 didakwa terbengkalai. Terbengkalai tuan-tuan. Kita tanya juga projek Langkah Suka tu bagaimana? Kita tanya juga yang projek-projek lain yang dijanjikan tu bagaimana? Inflasi di Kedah ni antara yang tertinggi sekarang ini. Dan inflasi di Kedah antara yang tertinggi. Baik. Kita pergi terus dengan berita kita tentang 18 SD, 120 SD. Alright guys, itu dia sedikit sebanyak ya pendedahan, pencerahan daripada Brother Iswandi. Jangan bilang sahabat semua orang yang pakai serban, orang yang ada dalam parti PAS ini tidak mengamalkan rasuah. Jangan cakap mereka ini selamat, tidak
melakukan khianat hanya kerana mereka berada dalam parti PAS. Inilah yang sedang berlaku di dalam negeri Kedah ini, sahabat-sahabat semua. Satu demi satu skandal terbongkar. Skandal RM4 juta REA, ya, yang turut melibatkan CEO-nya, orang PAS-nya, ya, siapa lagi? KFA. Satu lagi perkara yang kita lihat yang mengejutkan di negeri Kedah ini berlaku, sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Ya, adakah anda terkejut atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.